Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Januari 2019. Pejabat Perdana Menteri hari ini menjelaskan bahawa laporan utusan Malaysia mengenai ucapan Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini di Kuala Terengganu adalah tidak tepat. Dalam satu kenyataan kepada akhbar itu, Pejabat Perdana Menteri mempertikaikan dua perenggan dalam laporan yang diterbitkan semalam. Perenggan pertama berbunyi, DAP tentukan siapa pemimpin dan siapa akan pegang jawatan selepas berjaya ambil alih kerajaan. Semuanya ini datang daripada DAP. Menurut Pejabat Perdana Menteri, Dr. Mahathir langsung tidak menyebut DAP tentukan siapa pemimpin. Perenggan kedua yang dipertikaikan pula berbunyi, saya tahu ada pendapat mengatakan DAP parti musuh, tapi saya nak bagi tahu bahawa yang tentukan saya akan jadi pengerusi PH dan bakal PM jika menang dalam PRU lalu adalah DAP. Berikut adalah petikan ucapan Dr. Mahathir ketika merasmikan Ibu Pejabat Bersatu Terengganu. Ya, saya tahu ada orang yang berpendapat bahawa parti DAP ini parti musuh orang Melayu. Semua orang Melayu diberitahu oleh UMNO bahawa parti DAP ini adalah musuh. Tapi saya nak bagi tahu, yang cadang saya jadi pengurusi dan saya jadi bakal Perdana Menteri kalau menang ialah DAP. Mereka menunjuk pemimpin-pemimpin daripada parti-parti Pakatan Harapan ini yang mana nak pegang jawatan apa. Mereka juga menyatakan bahawa selepas saya Datuk Seri Anwar akan mengambil alih. Semua ini datang daripada DAP. Jadi kalau saya musuh mereka dan tak boleh bekerjasama dengan mereka, kenapakah mereka pilih saya? Ketua Polis Negara Muhammad Fuzi Harun mengesahkan pihaknya telah menahan 3 individu yang memuat naik di media sosial komen berunsur hinaan terhadap Sultan Muhammad Kelima berkaitan isu peletakan jawatan baginda sebagai yang di-Pertuan Agong ke-15. Dalam satu kenyataan, Muhammad Fuzi berkata mereka yang ditahan untuk siasatan itu terdiri daripada 2 lelaki dan seorang wanita berusia antara 26 dan 46 tahun. Penahanan kesemua individu itu dibuat selepas menerima beberapa laporan polis berhubung tindakan pemilik akaun laman sosial terbabit yang memuat naik komen berunsur hinaan terhadap Sultan Muhammad Kelima. Mereka yang ditahan ialah pemilik 2 akaun Twitter serta seorang pemilik akaun Facebook. Muhammad Fuzi berkata ketiga-tiga individu terbabit disiasat mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 kerana menghasut. Beliau turut menasihati orang ramai agar menggunakan laman sosial secara berhemah dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang bersifat provokatif berhubung peletakan jawatan yang di-Pertuan Agong ke-15 hingga mampu menimbulkan perspektif negatif terhadap institusi diraja. Ahad lepas, Sultan Muhammad Kelima meletak jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong ke-15 berkuat kuasa serta-merta. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 46 pertuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram dan rasuah hari ini menarik balik permohonannya untuk mendapatkan pasport yang disimpan oleh Mahkamah Session bagi membolehkannya menunaikan ibadah umrah di Makkah pada 17 Januari. Peguam Kit Suan Fong memaklumkan Hakim Rozina Ayub bahawa pihaknya memfailkan permohonan itu semalam dan Rozina bertanyakan mengapa pembelaan lambat membuat permohonan itu kerana pihak pendakwaan memerlukan masa untuk menjawab permohonan tersebut. Ditanya media mengenai perkara itu, Fong berkata Zahid sepatutnya menunaikan umrah pada 17 Januari ini dan berikutan kesetukan masa, anak guamnya terpaksa menangguhkan ibadah umrah apabila hakim turut memberitahu sukar untuk mendapatkan visa sebelum 17 Januari.
Beliau berkata permohonan untuk mendapatkan pasport itu adalah penting untuk anak guamnya mendapatkan visa dan pihaknya akan membuat permohonan baru. Pada 19 Oktober dan 14 Disember tahun lepas, Ahmad Zahid mengaku tidak bersalah atas 46 pertuduhan iaitu 11 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan wang puluhan jutaan ringgit milik Yayasan Akabudi. Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dilaporkan mungkin akan ditabalkan sebagai Sultan Pahang bagi membolehkannya menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Akhbar Utusan Malaysia melaporkan institusi di Raja Pahang dipercayai akan mengadakan mesyuarat minggu ini bagi membincangkan hasrat tersebut dan sekiranya diterima, Tengku Abdullah akan ditabalkan sebagai Sultan Pahang Jumaat ini. Memetik sumber, akhbar berkenaan melaporkan perbincangan itu hanya akan dihadiri ahli keluarga terdekat dan penasihat mereka, malah Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah sedia maklum mengenai perkara tersebut. Tambah laporan itu, di bawah Perlembagaan Pahang, pergantian boleh dilakukan sekiranya Sultan Pahang bersetuju melepaskan hak dan kuasanya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini melahirkan rasa terkejut apabila Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) di bawah Kerajaan Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan memuji strategi kementerian itu sejak 10 tahun lalu di bawah pentadbiran BN. Memetik hantaran di Facebooknya, Najib berkata beliau hairan kerana sebelum ini mereka mendakwa negara sudah hancur dan semakin bankrupt di bawah BN, namun kini memuji pula. MITI dilaporkan berkata strategi yang dilaksanakan kementerian itu sejak 10 tahun lepas terbukti berjaya menarik pelaburan swasta bernilai 1.9 trilion ringgit dalam semua sektor ekonomi. Bernama hari ini yang melaporkan kenyataan MITI berkata, walaupun pasaran pelaburan dunia mengalami kelembapan, Malaysia masih mampu mencatat pelaburan diluluskan bernilai 197.1 bilion ringgit dalam sektor-sektor pembuatan, perkhidmatan dan utama pada 2017. Pelaburan itu membabitkan sebanyak 5,466 projek yang dijangka berupaya mewujudkan sebanyak 139,520 pekerjaan di negara ini. Ahli perniagaan yang sedang diburu Low Teck Joe menyangka laporan Wall Street Journal WSJ yang mendakwa beliau mempunyai peranan dalam membantu urusan dengan China untuk menyelamatkan One Malaysia Development Berhad 1MDB pada 2016 sebagai pertukaran dengan kontrak lumayan. Dalam satu kenyataan daripada jurucakapnya yang dikeluarkan melalui peguamnya, Low berkata artikel terbabit separuh benar dan menyalahkan pentadbiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Low yang juga dikenali sebagai Joe Low berkata dakwaan dalam artikel itu tidak berasas dan bermotif politik. Menurutnya lagi, dakwaan tersebut luar biasa dan serius. Justru ia memerlukan bukti yang luar biasa dan pentadbiran Mahathir gagal memberikan sebarang bukti yang sah untuk menyokong tuduhan bermotifkan politik. Melalui kenyataan itu juga, Low turut membidas laporan WSJ kerana menurutnya adalah menjadi tanggungjawab kewartawanan WSJ untuk mendapatkan dakwaan seumpama itu dengan keraguan dan wangsangka, dan ia adalah malang bahawa tuduhan politik yang tidak berasas itu dianggap sebagai laporan yang sah. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Kedutaan China di Malaysia juga menafikan dakwaan dalam artikel itu. Seorang bekas pengerusi agensi kerajaan bergelar Datuk direman selama 4 hari bagi membantu siasatan salah guna kuasa melibatkan kontrak kerajaan bernilai lebih 99 juta ringgit. Turut direman seorang wanita iaitu Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat swasta bagi membantu siasatan berkaitan kes sama. Magistrate Irzal Zulaika Rohanuddin membenarkan kedua-dua individu tersebut direman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 12 Januari. Semalam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan lelaki tersebut yang berusia 64 tahun pada kira-kira pukul 5.50 petang. SPRM turut menahan seorang wanita berusia 32 tahun pada kira-kira 5.20 petang di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas mereka hadir memberi keterangan.
Menurut sumber, bekas pengerusi agensi kerajaan tersebut disyaki menggunakan jawatan dan kedudukannya sebagai pengerusi dalam mencadangkan sebuah syarikat secara lantikan terus dalam projek kempen periklanan digital bagi pasaran China bagi tempoh 2018 hingga 2020 yang dianggarkan berjumlah lebih 99 juta ringgit yang menggunakan peruntukan agensi kerajaan tersebut. Katanya siasatan dijalankan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/pm untuk mendapatkan berita terkini. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nur Syah Muhammad Amin. Salam hormat dan kita jumpa lagi.